A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, supaya Allah akan mengelokkan amal ibadah kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Semati seluruh puasa masjid, tuan-tuan, ibu muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita sama-sama memanjatkan suatu tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya kita sama-sama dapat berada di masjid ini dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala solat berjemaah. Dan kita pada duduk, alhamdulillah kita dapat istiqamah duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah apa juga yang kita buat pada malam ini, semuanya itu adalah dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka saya ingatkan diri saya juga dan tuan-tuan dan puan dua yang dirahmati Allah sekalian, kukut yang terlupa, bagi yang belum banyak iktikaf, niatlah iktikaf, kukut terlupa. Dan tadi hujan, lagi-lagi lupa masuk masjid, duduk gitu je. Niat iktikaf, itu iktikaf di masjid lillahi ta'ala. Kemudian suka juga saya kan kalau boleh, kalau yang ada di luar sana, kalau dapat masuk dalam masjid lagi baiklah, lagi baik. Ini peringatan ni yang kata apa? 2-3 bulan sekali. Tahu ni kan? 2-3 bulan sekali. Kalau dia tiap minggu orang marah, 2-3 minggu 2 bulan sekali tu orang tak marah lah kan. Pukul siapa yang ada di luar sana. Duduk kat luar pun sejuk tu, sejak hari ni sehari sejuk, duduk dalam ni. Malam ni ikon kita pun dia tak apa sejuk mana, memang kotor lah korang. Baik. Jadi tuan-tuan, perempuan, dua yang dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni boleh kita jadikan sebagai bahan kepada kita untuk kita berfikir, bermuhasabah, khususnya diri kita sendiri ya. Seperti mana yang sebuah tiup kita belajar suara dan perempuan. Baik, dia bunyi ni tapi dia tak ada slow, bunyi luar. Sebab apa nama Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya, bila kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu dan duduk dalam mana-mana majlis ilmu,
apa yang kita dapat dalam majlis ilmu tersebut perlu kita jadikan sebagai bahan kepada kita untuk kita berfikir, untuk kita berfikir. Pertama, kata Imam Ghazali, apa perkara yang kita kena fikirkan, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang perkara-perkara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat satu ilmu dalam mana-mana majlis ilmu. Kan hari ini masjid kita majlis ilmu penuh. Kan pagi tadi peringkat negeri juga. Kan sudah subuh hari ni. Kira peringkat negeri. Kan daripada pagi kemudian tengah hari mungkin kita kuliah buha lah kalau ada kan. Kalau tak ada dekat masjid, dekat rumah kita dengar radio dan sebagainya. Semua tu adalah majlis ilmu. Dia apa kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, apa yang kita dapat dalam mana-mana majlis ilmu seharusnya kita menjadikan dia bahan untuk kita berfikir. Maknanya kalau kita duduk dalam majlis ilmu, tapi apa yang kita dapat, dia macam mencurah air dan daun geladi, langsung tak fikir, langsung tak dekatkan, langsung tak jadi bahan berfikir. Maka satu kerugian lah. Kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu. Saya ajakkan diri saya sendiri lah. Pertama kata Imam Ghazali, perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, bila kita dapat sebuah ilmu tu, kita muhasabah diri kita tentang perkara-perkara kemaksiatan. Yang tadi yang pertama tu taat, kata Imam Ghazali, kan? Taat. Kaki kita, mata kita, baca indera kita, pemikiran kita, mulut kita, lidah kita, macam-macam ni dari aspek ketaatan kita. Yang kedua, benda yang sama, adakah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di itu antara antara tujuan kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu, selain daripada kita dapat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi baik, pada malam ni kita akan sambung rentetan daripada tajuk yang lepas. Bulan minggu lepas kita dah cerita tentang menziarahi orang sakit. Baik, dalam kita menziarahi orang sakit ni, ada yang sakit ringan, ada yang sakit berat, ada yang tenat, kan? Ada yang tenat. Mungkin minggu lepas kita ziarah dia sakit, hari ni dah tak sakit dah. Dia dah meninggal. Dia dah meninggal. Jadi tajuk kita pada malam ni cerita pasal mengiringi jenazah. Tajuk dia, kan? Ada orang kita ziarah, dia elok, dan ada orang kita ziarah, hari ni tak ada. Jadi tajuk ni kita pada malam ni cerita pasal kita nak mengiringi jenazah. Kan? Ada yang sakit ni, ada yang simple, ada yang ringan, ada yang nazak. Nazak ni apa? Nazak tenat dia bagi yang hampir-hampir akan mati, dekat-dekat nak mati lah. Maknanya kalau doktor kata kami tak boleh buat apa lah, kita faham tu, kan? Doktor kata hospital pun dah sedar, dah tak boleh. Dia kata elok kalau bawa balik rumah lagi baik lah. Itu kita faham, itu tanda-tanda nazak. Tanda-tanda nazak. Walaupun dia tanda-tanda nazak ni belum tentu nak mati tu. Kan? Cuma nazak. Ada dekat orang tua kan, ingat dah jalan, rupanya elok lagi, kan? Rupanya dia duduk kat hospital tu, dia berlaku buat penat. Balik rumah elok lah. Bila dia ada rumah, tak nak duduk hospital. Duduk hospital sedih. Balik rumah elok, duduk kebun elok, kan? Jadi keadaan yang nazak ni keadaan yang teruk lah. Kan? Itu keadaan orang sakit. Jadi tanda-tanda nazak ni banyak lah, kan? Cumanya tak ada lah dalam dalil itu, Allah Alam lah, kan? Kalau kita buka, kalau kita cari dalam internet ke apa, banyak dia bagi tanda-tanda tu. 100 hari tanda begini, lagi 80 hari ada tanda hari,
bagi 40, lepas tu 40, lepas 40 7 kot, saya 7. Oh, yang saya ingat 7 tu lah. Sebab 7 tu dahi dah mula apa? Dah mula bentuk dah mula bentuk dan sebagainya kan. Itu tanda-tanda. Tapi dalil tak ada lah tanda itu. Sebab mati ini dia hanya Allah yang mengetahui. Kita akan baca sikit dalil tentang kematian. Cumanya orang yang lama-lama kalau kita buka dalam kitab-kitab kan, ada kita dengar tazkirah kan, susah sebut orang yang biasa mengurus jenazah ni, orang yang biasa dengan mengurus orang mati ni, dia boleh tahu. Macam sini mungkin apa Azmi ni tahulah tu bahaya dia duduk depan lama ni tahu kan. Ini buah hari tinggal kan. Yalah banyak kan, antaranya apa? Hidung kan, orang kata apa hidung kan? Hidung tu dia jadi macam mana? Dia macam kemek-kemek lah kisah. Allah malam lah kan? Kita hidung kita sejak kemek dah. Lagi apa lagi? Telinga kan? Telinga kita ni. Telinga kita ni lembut ni. Kita kalau kena angin ribut pun dia tekan. Allah bagi jadi telinga kita ni hebat ni. Walaupun lembut-lembut ni, bawa motor kan 18, 15, tak payah pakai helmet. Lepas kita bawa tu sejam, berhenti telinga kita mesti. Walaupun kita pegang pun ni. Tapi kalau dalam apa? Kalau yang saya baca lah, saya ni ingat lupa kan. Dia kata tanda-tanda orang tu dah dekat-dekat ada tu, telinga dia ni dia macam jatuh sikit. Allah Allah. Bagi pakai cek lah. Tengok. Kalau telinga macam mana kan? Pakai cek telinga. Dia turun ke bawah ni. Lalu menang dia kata turun ke bawah. Kemudian bagi kaki kan. Kaki tu dah mula jatuh. Kemudian warna putih. Allah. Itu daripada pengalaman orang yang biasa mengurus jenazah. Jadi sebab tu bila kita pergi menziarahi orang sakit, maka kita boleh lihatlah tanda-tanda tu. Cuma jangan keluar dari dalam mulut kita. Ni Ustaz sebut malam tadi, kaki ni dah putih kan. Putih tu mungkin darah tak sampai ke dan sebagainya kan. Tapi itu tanda-tanda. Dia tanda ni mungkin jadi, mungkin tak jadi. Macam tanda-tanda nak demam lah kan. Sesama sikit, tak demam pun. Sakit tekak, oh tanda-tanda lepas ni nak sesama. Tengok, tak ni pun, itu tanda-tanda. Pengalaman saya Ustaz, kadang-kadang kita sebut salah. Saya sebagai contoh awal bapak betul saya lah. Dia kan hypo. Bila orang datang, saya tengok lah kan. Dia kata, kalau tu tak ada nafas kan. Aku baca Yasin, apa semua kali datang, cek-cek. Dia kan tidur balik. Kadang-kadang kita tak pasti yang lelaki lembaga pula yang sakit. Dia macam Hypo tu memang teruk. Siapa yang pernah kenal kan apa? Wish, perlu badan berapa ni kan? Hypo. Macam mana kalau orang bisa urus jenazah ni kan? Saya ingat arwah tuan saya, ayah saya, dia meninggal di dusun hari Jumaat pagi. Tunggu Jumaat tak balik. Tak balik kan? Cari pula tak cari. Kemudian dia meninggal di dusun, tengok apa basikal orang kata apa gerek tu basikal tu kan. Tak kan di luar tu. Kemudian tengok dekat telaga tu ada satu anak pokok durian. Tak ada. Bila ni mungkin pergi dia. Nak tahu pasal tu apa letak ambil cermin mata kan. Letak atas hidung kan. Kalau luar tu maknanya ada lagi lah kita macam-macam pegang nadi ni kan. Dia macam tu orang yang berpengalaman lah. Baik. Jadi itu. Tapi apapun kematian ini merupakan rahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya setiap kita bakal jenazah. Ini semua calon-calon jenazah masuk dalam cakap ni. Bakal
jenazah. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut kan. Setiap jiwa, setiap berjamaah pasti akan merasai mati. Baik. Ada orang dia percaya betul tu, dia pegang tu, tanda-tanda tu. Kan? Kalau kita sekadar percaya secara adat tu okey. Dan kita memang takut ini, dia yakin ini yang disebut dengan agama ajar begini. Itu yang kita telah melakukan benda-benda bid'ah dalam agama. Maksud kita kena jagalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, Muslim yang sebenar menghadiri kematian dan mengiringi jenazah ke kubur dalam masyarakatnya kena mematuhi perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang bermaksud hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain ada 5. Kita dah baca sebelumlah. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua kita menziarahi orang yang sakit. Yang ketiga mengiringi jenazah ke kuburan. Kemudian memenuhi jemputan, terkahwin dan sebagainya. Dan yang kelima menyatakan yarhamkumullah ketika mana mendengar orang lain bersin menyebut alhamdulillah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita melaksanakan ziarah atau ziarah iringi jenazah ke kubur, maka kita telah melaksanakan satu tuntutan dalam agama kita. Sehingga kita di kampung masyarakat bab ni insya-Allah pun kan, cuma waktu wabak Covid ni mungkin macam kurang sikit. Sehingga tahulah Allah, kalau masa saya kecil-kecil dulu di kampung dulu, kalau dulu orang usung kan, usung jenazah ni kalau ikut masuk dia yang berada di atas usungan. Orang yang meninggal yang berada di atas usungan itu dari segi dalam kamus begitulah. Kemudian ada ulama tambah lagi yang berada di atas usungan untuk dibawa ke kuburan, untuk dikebumikan. Ada tambahan lagi definisi dia. Ya, sehingga dulu orang usung ramai-ramai kan. Kalau saya nak cerita pada dulu kampung usung, lalu buat atas atas pedang tu kan. Dia banyak orang ikut belakang dengan motor dan kereta dan sebagainya. Tapi hari ini Allah macam tak apa nampak dah tak tahu lah sini. Ada kurang dah mengiringi jenazah dengan cara macam tu. Bukan kurang, kebanyakan tu juga mengadu. Sebab mengira ni muda-muda kan. Kita cakap nak angkat biar muda, terkasa pun tu ni kan. Oh itu. Terkasa tu yang tak angkat. Tak angkat apa yang ni yang semua kan. Sebab kadang orang dulu dia jaga ni, bila dia baca hadis ni, dia tu aman. Kita sekarang ni mungkin lah kan. Kita pergi ziarah, pergi rumah kan. Tapi nak hantar ke kubur tu, cukup lah aku dah sedar kat rumah dia kan. Nak hantar sebelum kubur. Tapi Ustaz, saya pun taklah muskil lah. Sejak tahun 80-an sampai sekarang, Kuala ni kalau orang meninggal, tak ada yang nak mesti ganjil. Saya ingat Macam mana? mesti ganjil. Gaji dia Daripada dari segi orang yang meninggal kan. Tak macam dalam sebulan contoh kan. Macam hari ni seorang, besok meninggal seorang kan. Dan 2 genap betul. Kita macam mesti dia meninggal, mesti dia ganjil. Sampai sekarang. tu nak buat kajian tu Allah kan. Mungkin ni tahu lah, misal dulu siapa yang urus dulu dia ni lah kan. Jadi bila kita ziarah mengiringi jenazah ke kuburan ni memang suatu tuntutan yang sangat dalam agama. Dia tidak abaikan kewajipannya melaksanakan syiar Islam yang sebenar pada waktu tersebut, meskipun banyak bid'ah kesalahan yang berleluasa seperti tidak meninggalkan seperti meninggalkan solat, meratapi mayat dan menjerit-jerit di hadapan mayat, dan lain adat lagi yang menghalang orang daripada melakukan yang hak kerana terlalu sibuk menyiapkan jenazah, berada di kubur dan menyenangkan keluarganya. Ketika saat kematian sudah hampir dan orang itu sedang nazar, ada nazar sini kan, nazar, maka Muslim itu mestilah mengajarnya agar mengucapkan 2 kalimah syahadah menurut sunnah Rasulullah SAW.
Yang pertama dia kalau kita ziarah orang yang sakit tengah orang nazar, orang sakit yang sedang nazar, mungkin mata tu tak ada kan. Kalau kat hospital tu, kalau doktor tu nurse ke bukan, dia akan kejut kita. Haji ke kan, dipanggil lah nama-nama kan, disuruh buka mata tu, suruh buka mata. Kalau dah buka mata tak boleh, tak gerak apa semua kan. Ataupun kalau yang duduk dalam ICU yang ada apa dia panggil, oksigen tu kan. Kalau dia tak normal tu, kejap-kejap hilang ada, kejap-kejap hilang ada kan. Itu tanda-tanda itu tu. Jadi kita yang ziarah pada waktu itu, ataupun keluarga yang terdekat kan, anak ke kan, keluarga terdekat. Orang tua tu kalau macam kat hospital tu, kalau nurse kejut tak bangun tu pasal nurse dah berumur. InsyaAllah Allah lah tu ni kot. Okey, itu. Jadi apa nama, waktu yang sedang nazar tu, Nabi ajarkanlah orang yang sedang nazar dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini kalau dalam kitab Persitan Bahas ini, kita Imam Nawawi sebut ni, kalau apa nama, dia dah ajar, kita dah ajar, jangan ulang banyak kali. Jangan ulang, jangan kerak, kejap kan, la ilaha illallah. Beri masa, tengok, bagi dia ni kan. Di mana yang saya katakan, memang ada makin mautakum la Ya, hadis tu lalu. sekadar la ilaha illallah je. Maknanya Jangan tambah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan, tapi untuk masa tu sekadar la ilaha illallah. Ya, betul. Ini sebut dalam kitab ini, Syarul apa nama tadi, Bisa Imam Nawawi. Memang kat situ. Dia kata apa nama? Jangan tambah Muhammad Rasulullah. Jangan tambah kat situ. Sebaik-baiknya apa nama kita kata, waris yang terdekat. Sampaikan. Ajarkan. Lalu talqinkan, lalu sama ajarkan. Ajar. La ilaha illallah. Orang sakit ni kadang dia kita nak tunggu dia sebut macam apa, nak suruh dia kadang dia mungkin hati, yang penting dia dengar kalimah apa nama tauhid tu, la ilaha illallah. Ini yang pertama lah, yang pertama. Maknanya kalau orang lalu dengan orang sedang nazar tu, jangan kita duduk pergi cerita benda-benda lain dulu, kan? Duduk sembang dulu, duduk cerita, kan? Baik, terima kasih ya. Bila orang yang sedang nazar itu sudah ditarik nyawanya, Muslim itu haruslah mendoakannya sebagaimana Rasulullah mendoakan Abu Salamah ketika dia telah meninggal. Yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah dan naikkanlah kedudukannya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk. Berikanlah dia berganti dari dalam kalangan keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan sekalian alam. Luaskanlah kuburnya dan terangilah baginya. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibaihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin waghfir lana wa lahu. Ampunkanlah dosa kami dan dosa dia. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan, lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Kalau kita baca apa? Allah manqulhum min dhiqil qabr. Itu yang apa? Yang Nabi ajarlah kalau kita ingat adik kita ingatlah, ya Allah janganku, ampunkanlah dosa dia. Mudah-mudahan dia. Kan? Kemudian Muslim itu memberitahu keluarga si mati apa yang diketahuinya daripada hadis yang dapat menenangkan hati mereka, lalu menerangkan tentang pahala daripada Allah kerana bersabar di atas ujian. Ini berkaitan dengan ucapan apa kita kata, takziah dan juga sabar kepada ahli keluarga. Kan? Lalu kan kita ucap takziah, ucapan takziah.
ucapan takziah ni dia ada banyak cara. Paling kurang kena sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak kita kata apa? Semua ni hak Allah, kita ni semua bukan dalam inna lillahi. Apa kalau kita nak guna inna lillahi kan? Tapi biasanya kita akan guna tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa, kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Allah kita akan kembali. Ataupun kita nak ucap kalimah-kalimah yang lain kan, sabar kan, nanti kan, sabar, dah sampai masa dia Allah lebih menyayangi ya, semua. Buatlah apa saja yang boleh menenangkan hati waris, hati keluarga si mati. Jangan kita waktu ni kita bergurau benda yang tak elok, yang tak sesuai. Ada tak? Ini yang orang kata apa, orang kena panggil apa? Kelolo. Ini yang tak kira tempat ni, kira nak gurau je kan. Kan? Tengok dia mati, cantik lah, dia nikah baru kan. Kita jangan salah gurau kan, sebab itu Nabi tak ajar kita kan. Nabi ajar kita apa? Ucapan takziah untuk apa? Menenangkan hati para waris yang baru kehilangan orang yang tersayang. Yalah, kita ni, saya ingat semua antara kita ni pernah lalui saat-saat ni kan. Mungkin yalah kita hilang mak ayah kita, hilang apa yang anak, mungkin dari beradik kita, semua orang pernah lalui kan. Fitrahnya manusia ni apabila hilang, meninggalnya orang tersayang, kita akan rasa sedih. Cuma dalam hadis saya pun tak ingat. Cuma takziah ni dalam tempoh 3 hari. 3 hari. Dia kita jumpa seminggu, kita duduk apa, buat ayat sedih lagi. Sebab apa? Dia akan boleh yang sedih tu dia datang balik. Kita ingatlah kepada tu hadis ke apa? Langsung dah baca 3 hari. 3 hari. Baik. Rasulullah bersabda, maksud Allah berfirman, apabila aku ambil salah seorang yang dicintai oleh hamba-hambaku yang beriman di dunia ini, lalu dia bersabar dan tetap berdirian, maka tidak ada pahala dariku selain daripada syurga. Jadi orang yang apa? Yang warisnya meninggal kan. Kalau mungkin kita ada mak ayah kita meninggal dan sebagainya, ataupun pasangan kita bersabar dengan kematian, Allah janjikan apa? Syurga. Allah janjikan syurga. Hadis juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda juga mengingatkan mereka bagaimana sikap mereka ketika menghadapi kematian menurut sunnah Rasulullah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, maksud salah seorang anak perempuan Nabi mengirimkan utusan pada baginda, berjemput baginda dengan mengatakan bahawa anak lelakinya sedang nazar. Nabi berkata, pulanglah padanya dan katakanlah bahawa Allah akan mengambil kembali apa yang diamanahkannya kepada kita, dan dia telah menetapkan masa tertentu untuk segala sesuatu. Maka beritahu padanya supaya bersabar dan mendapatkan pahala. Itulah ajar kita, tak tahu sampai masa Allah akan ambil balik. Allah akan tarik balik. Sayang macam mana pun, jaga macam mana pun kan, sampai masa kembalilah kepada Allah. Sampai masa jalanlah. Perkara lain yang harus dilakukan oleh Muslim yang menghadapi situasi tersebut ialah menyatakan bahawa perbuatan meratap, menarik rambut, menangis dengan menjerit-jerit, mengoyakkan baju, menampar-nampar pipi itu adalah haram. Kan? Agama kita suruh kita sabar, tapi dalam kalangan kita mungkin ada yang apabila dia mendengar kematian orang yang dia sangat sayang, dia sangat kasih, sehingga dia hilang pertimbangan akal. Sehingga sebut sini tu kan, menjerit-jerit
Tuan-tuan pernah tengok? Saya pernah tengok ni. Tengok saudara saya sendiri. Ingat kalau sebut dia nampak ni dekat bawah rumah tu. Dekat mana tu kan? Tengok saudara. Orang kena datang tenang kan. Mungkin masa tu dia hilang kan. Ingat lagi ayat dia. Allah, Pak tak ada dah. Tu dia punya ayat tu kan. Tapi sambil dia apa? Oh, itulah. Di bawah tu. Sambil duduk kan. Dulu rumah apa? Rumah dua dekat bawah tu dia ada simen tu je kan. 30 tahun lebih lah. Dia sebut ni banyak lah ni. Gambaran tu keadaan orang yang apa? Yang mencuri kan. Ini adalah perbuatan haram. Kalau kita dapat haram itu, kalau ada waris kita, keluarga kita tu, cepat-cepatlah kita tenangkan. Dia mungkin dia bukan sengaja tu. Kerana berlaku tu bukan sengaja. Bukan sengaja. Dia terkejut kan, terkejut. Masa terkejut kan, duduk elok, duduk sihat elok ya. Pagi tadi ada elok. Tiba-tiba petang lepas rasa kan orang bawa balik nak kita tahu kan. So dia terkejut. Jadi kita yang boleh kontrol dan sebagainya tak. Ada juga orang dia bila dia dengar apa, dia tahu tentang kematian, dia senyum je. Langsung tak ada nampak muka sedih. Ibu saya sebut ni, saya nampak ada suami apa nama, dia panggil apa, dia sepupu kepada ayah saya. Anak dia mandi sungai, meninggal, lepas dalam sungai. Nama Muqaddam nama. Kalau dia orang tengok macam saya kan, nama Muqaddam. Orang bawa balik jenazah daripada apa? Sungai tu kan. Senyum je. Langsung tak ada nampak muka sedih apa, hati Allah Maha lah, tapi wajah sedih. Itu orang yang redha sangat ya kan. Allah Maha lah hebat tu kan. Tapi wajah tu kita nampak. Tapi ada orang dia tak boleh terima. Ingat perbuatan tu haram. Dia mesti menerangkan kepada orang ramai, utamanya kepada mereka yang masih jahil, bahawa semua perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah mati itu disiksa dalam kuburnya, dan yang melakukannya pula berdosa besar. Sebagaimana sabda Islam, maksud orang yang sudah mati disiksa dalam kuburnya kerana ratapan orang yang masih hidup. Dan dalam yang lain, selagi mereka meratapinya, dan selagi mana duduk nangis tu kan, selagi itulah apa nama orang yang meninggal dunia. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia yang Arabnya ada. Tak jelas ujian di mana. Baik, Ummu Atiyah Saibah berkata, pada masa Bainah Rasulullah menyuruh kami bersumpah bahawa kami tidak akan meratap. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, wanita yang meratap dan tidak bertaubat sebelum mati akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai baju dari tar dan pakaian daripada kudis. Hadis lain riwayat Imam Muslim. Kalau kita baca daripada hadis ni, maknanya bukan main-main lah. Kalau kita tahu tapi kita buat kan, orang dah tenangkan pun, orang dah bagi tahu pun, kita masih lagi tak boleh nak terima sebagai contoh. Ni saya berada di Islam ni, alasan dia sangat berat kali. Tetapi bagi air mata yang mengalir dari mata itu dibolehkan, kerana ia merupakan luahan hati yang sedih, asalkan orang yang menangis itu tidak sampai meratap dan menjerit-jerit. Sedih ni biasalah kan, tak boleh sedih, menangis sisi sisi itu okey. Ini dah macam histeria. Orang syida menggelupung oleh macam kan. Ada tak tahulah, orang dia biasa. Saya setakat ni saya tak nampak, saya nampak yang last tu lah, mak saudara saya tu lah. Yang last kan. Lepas tu saya dah tak nampak. Tak tahu kalau tuan-tuan nampak ni, ada nampak ni? Amin? Ada? Duduk pergi uruskan jenazah ke apa yang jenis ni? Jadi dia mengontor-ontor, menangis, diri. Jenazah mengontor-ontor? Jenazah mengontor kau tadi kan? Ya, aku ada orang ni tadi tu. Ada. Kalau dia kita kena tenang-tenang lah. Kadang-kadang dia tak tahu kan. Dia perasaan orang ni, kita ni bila dalam keadaan kita normal ni, kita boleh bertimbang. Tapi kan pengalaman saya pernah tengok seorang suami isteri meninggal. Dia mau turun kan, maksudnya saya kerja dengan mata saya.
siasat bukan ada hal lain. Rumah dia meninggal, rupanya dia insurans 200,000 batu. Kadang-kadang Itu ada hal yang Allah Alam kan. Mungkin lah, mungkin. Ada sebab lain. ada sebab lain. Bukan sebab sayang Bukan saya. Tapi ini sebab sayang. Sebab ni orang lelaki ni kontrol sikit. Orang perempuan. Dia orang perempuan tu kenapa dia pasti sayang lebih. Lelaki tak apa kan, biasa kan. Cantik, selati kan. Baik. Usamah bin Zaid Dia berkata, anak lelaki bagi puteri Rasulullah SAW. Ini apa nama? Anak kepada Zainab. Anak lelaki bagi Rasulullah dibawa kepada baginda. Kadang-kadang itu sedang nazar. Lalu air mata baginda mengalir di pipinya. Sa'ad berkata, apa ini ya Rasulullah? Baginda berkata, inilah kasih sayang yang telah diletakkan oleh Allah ke dalam hati para hambanya, dan Allah akan menunjukkan kasih sayang itu bagi hamba-hambanya yang penyayang. Dia nangis kan, Nabi pun sedih kan. Jadi cucu meninggal ni mati-matian. Jadi kena, kalau nangis di situ okey. Tapi kalau gelak seronok tu ada something wrong dia tu. Kadang-kadang ini pengalaman saya di tempat bukan di Melaka lah. Jenazah sahabat saya lah meninggal, saya melawat. Jadi pernikahan, bila isteri pertama dan isteri kedua nak mandi, dah seorang mengaru, kita nak cakap dah sebersalah kan? Jadi peranan waris lah, bagi kita peranan waris keluarga terdekat. Kita kalau jenazah ni yang waris. Sebab tu benda-benda ni dia dapat ilmu ni kena mengaji. Kena mengaji. Kita dah belajar dulu masa SPM dan sekolah rendah tu. Adat ni sama je kan. Kalau buka ada adat apa nama mazhar jenazah, tingkatan satu, sama je lah. Bukan lebih pun kita mengaji kan masih malam ni. Adat tu sama je. Lepas tu diulang-ulang supaya apa? Berlaku masih lagi baru ingat dia kan. Benda tu masih segar. Yalah, dalam bab akhlak ni yang tadi kita tadi kan. Yang kita baca tadi lah. Bukan benda yang baru sangat kan. Bukan baru sangat. Tapi kita ulang. Bila kita ulang, benda yang baru diulang, dia masih lagi kita apa? Ingat tu masih. Tapi kalau kita tak ulang, dia lupa. Bukan benda yang baru. Baik. Jadi Nabi pun mengalir air mata kan. Sama ayat kita. Orang kalau yang kita sayang, itu pasangan kita, hari masa kita, tiba-tiba dia mati, kita langsung rasa tak ada sedih. Ish, pelik ke tu? Pelik tu, bagi saya pelik lah. Ada something, ada tak kena tu. Sebab fitrah manusia ni, orang yang baik dengan dia, orang yang sayang, orang yang dia sayang bila meninggal dunia kan, dia fahami kan, kita milik Allah kan. Perasaan tu mesti ada. Tambah pula kalau yang meninggal tu dia meninggal dalam keadaan yang sangat sadis, sangat sedih. Contohnya dia sakit lama, dia sakit lama, terlantar lama kan. Kita mengingatkan apa atas dunia ni pun dia dah bukan disiksa. Kita bagi istilah dia tapi mana dia diuji dengan ujian tu lebih sesuai kan. Ujian begitu tu kan, tiba-tiba dia meninggal. Macam ni kan. Kalau ada orang memang dia sihat elok, tiba-tiba tak ada. Mungkin dia kurang sikit, tapi orang yang disayang, yang dia dah jaga lama, contoh mak ayah kita kan, kita jaga lama kan, duk basuh, duk cuci apa, duk bagi makan, duk apa, tiba-tiba dia tak ada. Mesti nak fitrah manusia akan rasa sedih. Okey, baik. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah menzarihi anaknya Ibrahim yang sedang nazar. Air mata baginda jatuh berderai melihat keadaan anaknya itu. Abdullah berkata, bahkan engkau ya Rasulullah, Rasulullah pun nangis. Baginda berkata, hai Ibnu Auf, hai Ibnu Rahmanah, inilah kasih sayang. Inilah kasih sayang. Kemudian baginda menangis, lagi berkata, mata ini mengeluarkan air mata dan hati pula merasa sedih. Tapi kami hanya dapat mengatakan apa yang diridhai Tuhan kami.
Dan sesungguhnya kami sangat sedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Muslim yang sebenar itu mengambil berat ketika dia menghadiri kematian untuk berada di situ sehingga jenazah selesai dikebumikan. Kerana perbuatan itu mendatangkan pahala sebagaimana dijelaskan oleh Islam. Maksud, sesiapa yang mengiringi jenazah sehingga solat jenazah dikerjakan, maka dia mendapat pahala satu qiraat. Dan sesiapa yang mengiringi jenazah lalu tetap dia berada di sana sehingga jenazah itu siap dikebumikan, maka dia akan mendapat dapat pahala 2 qiraat. Maka ditanya apakah qiraat itu, baginda menjawab seperti 2 buah gunung. Maknanya ganjaran pahala yang sangat besar. Kita ziarah, kita ikut jenazah, jenazah tu kan sebelum dikebumikan mesti akan disolatkan, kan, akan disemayangkan dulu. Maka kita ikut itu ya, tapi kita tak semayang, kita dapat kemudian. Tapi kalau kita ikut jenazah, kan, sampai ke masjid, sampai ni, dan kita solat buat jenazah, kan, kata Nabi dapat dua kelebihan. Okay. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Islam menggalakkan umatnya agar mengiringi jenazah sehingga selesai kebumiannya untuk menguatkan ikatan persaudaraan di antara mereka dan menambahkan perasaan setia di kalangan mereka. Melalui penglibatan tersebut, kesedihan yang dialami oleh keluarga si mati menjadi ringan, berkurangan, dan membantu mereka untuk bersabar, terutamanya jika mereka tahu bahawa orang-orang yang menyembahyangkan jenazah ahli keluarga mereka yang telah mati itu akan memberi syafaat kepada si mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Maksud, sekiranya ada seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan, orang yang tidak mensyirikkan kepada Allah SWT, maka Allah akan menerima mereka sebagai syafaat baginya. Sebab itu antara tanda-tanda orang yang husnul khatimah, kan, apabila jenazah dia disolat, disemayangkan oleh ramai jemaah. Lepas itu kita lihat, kan, para ulama, kan, 2-3 orang semayangkan penuh masjid, kan, lebih daripada solat jemaah lagi. Itu tanda-tanda yang kita nampak di dunia. Jadi bila kita solat itu, maka orang keluarga si mati pun rasa Allah, kan, alhamdulillah, kan, ayah aku mati, ramai orang solat. Dia tenang. Dia bayangkan bapa dia meninggal, mak dia meninggal, tengok ada 3 orang, kan, aku ada 4-5 orang dia. Perasaan tu. Sedangkan masyarakat Islam ramai. Tapi kalau lagi ramai lagi, bila kita solat jenazah ni, jenazah takkan malah pada kita, kan. Mungkin anak bila ada dan sebagainya. Ini yang hari ini saya rasa ini pun nampak semakin berkurang, kan, semakin berkurang. Itulah budaya kalau sini ada budaya yang kalau sembahyang jenazah ni, kalau sebelah kedah dia punya apa? Kalau dulu lah 4 kepak 3 ketul. Kan, mana kan? 4 kepak 3 ketul, kan? 4 kepak tu ni lah, 4 kali takbir tu, 3 tu 3 ni, 4 kepak 3 ketul. Saya ingat sekarang ni dah macam tak ada pun. Kalau ada pun dah kurang, kan. Tu orang kata apa? Itu pun ada sejarah dia, kan. Ada sejarah dia. Bagaimana asal tu? Kan? Sebab dulu, kan, susah orang nak hadir apa? Orang jauh-jauh dan sebagainya, kan. Niat orang dulu tu sedekah, kan, untuk minum minyak kereta dan sebagainya. Dulu susah, kan. Hari ini kita dah dekat, dah mudah, kan. Itu adalah benda-benda yang bid'ah lah, kata yang kan. Sebenarnya itu sejarah, ada peristiwa di sebalik sesuatu, apa? Ada sebab di sebalik sesuatu diamalkan. Yang hari ini saya ingat dah buang kot, dah macam tak ada kot. Ada lagi kan? RM5, RM10. Kadang-kadang tengok apa kan, kadang-kadang. Weh, juga susah tu, hidup susah, mati pun susah. Ini kata hidup susah, mati susah, kan? Allah Akbar. Baik, Muslim itu harus tahu bagaimana hendak mengerjakan solat jenazah. Ini bab ini, kan?
Nanti akhirnya sampai satu bab cerita tersebut ni, cara nak membaca solat jenazah, dan diharuskan menghafal doa-doa yang didapati daripada sunnah. Ketika keranda telah diletakkan di hadapan dan para jemaah telah berbaris di saf untuk mengerjakan solat jenazah, imam membaca takbir pertama, kemudian memohon perlindungan daripada Allah dan membaca surah Fatihah, kemudian membaca takbir kedua dan membaca selawat, kan? Nak baca pendek boleh, nak baca panjang macam surah apa, tahiyat pun boleh. Kemudian takbir ketiga doa, takbir yang keempat salam. Mudah ya. Itu masa saya belajar dulu, Ustaz tanya, "Mana Ustaz? Ustaz buat agak, agak boleh tak sebenarnya dasar pakai helmet?" Boleh. Saya ingat ya, menjadi pakai helmet. Pakai motor, helmet tu buka, motor ambil rumah, so Allah Akbar. Boleh tak? Boleh kan? Pasal apa boleh? Pasal dah sujud. Ustaz dulu kan mengajar. Ustaz Mursyid, ingat nama. Ustaz Mursyid arwah dia. Ya. Jadi ini antara ada kita dalam mana kita ijazah sampai kubur, kemudian semayang, lepas tu kalau ikut lepas hari ini kita kena bawa dia sampai ke tepi yang lahat. Tepi yang macam kita rubah lah, jadi kita rubah kan. Sampai ke tepi yang lahat. Ya. Bila dah selesai, kan dia kan? Bukan sebab waktu nombor 2 tu saya jelaskan. Bila dah selesai pertemuan, dia harus meminta maaf daripada si mati dan mendoakan agar mayat itu kuat untuk menjawab soalan malaikat kubur. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang lain melakukannya. Ada yang buat talqin, ada yang tidak talqin atas yang buat talqin, tak ada masalah. Yang tak nak buat pun tak ada masalah. Talqin sebenarnya untuk orang yang nazar. Kalau kita buat dalam kubur itu untuk orang yang hidup, untuk orang yang hidup. Jadi itulah antara ada-ada. Yang penting bagi kita, saya nak rumuskan kat sini. Pertama, kita kena fahami tentang ada-ada ni, supaya kita jangan sampai orang keluarga yang dalam kesedihan tu terasa hati dengan sebab tidak beradabnya kita dengan berkaitan dengan menziarah jenazah ni. Kita kena jaga. Sebab ini boleh memalukan diri kita sendiri. Lepas tu kena berhati-hati ya, jangan kita sampai hilang adab kita ketika menziarahi jenazah. Jadi cukuplah sekadar dulu. Ya, tak apa-apa. Tambahlah dengan tanya, saya ni tak buat tiba. Yang saya tahu lah, tak boleh harta si mati. Kalau saudara dia nak bagi kan, dia bila mati tu dah tak ada lagi dah harta si mati. Dia dah jadi harta waris. Kan? Bila malaikat cabut nyawa ya, mati dia ada lagi harta. Semuanya harta waris. Cumanya nak bagi itulah. Sama ada waris tu, semua waris tu setuju ke? Itu bab dekat situ lah. Kan? Kalau tak setuju, tapi kalau nak sedekah, nak sedekah dia mampu kan? Tak ada masalah. Cuma yang kedua tadi masalah Ustaz punya bapa saudara dia kan, yang anak dia lemas tu disini dia kan. Mungkin saya tak tahu lah, tapi ada dengar antara hari dunia ni lemas, betul terbakar dan bapak tu lemas terbakar. Ini bapak penyakit tahun itu ada hari dunia. Ya betul. Mungkin orang faham lah. Dia pun baru je meninggal. Saya panggil bancak. Saya ke sekolah sini kan. Antara saya kagum dengan dia. Puasa 3 bulan sebelum Ramadan tu memang lama sangat. Saya masa kecil lagi dia dah 3 bulan. 3 bulan puasa sebelum apa? Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Ya, antara orangnya. Allah mudah-mudahan Allah tempatkan dia di syurga. Baik, itulah daripada apa yang kita masih pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang bermakna semua daripada saya sendiri.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.